Sunat itu sunat ketika basuh tangan. Kita pergi di paip nak ambil wuduk, buka paip, basuh tangan dulu. Dalam hati aku niat berwuduk. Sunat. Yang wajibnya dalam mazhab Syafi'i masa basuh muka. Kerana muka anggota yang fardu. Faqsilu wujuhakum. Anggota wajib masa basuh muka. Okey? Suami selalu kata kita cerai dalam tiap kali pergaduhan dalam WhatsApp. Dia kata suami dia selalu kata kita cerai. Apakah hukumnya? Tak jatuh talak. Yang jatuh talak mestilah lafaz yang kuat. Kerana perkahwinan itu adalah ikatan yang sangat kuat. Dan ada ijab dan qabul, ada saksi. Dua orang saksi, satu saksi tidak sah. Bermakna diikat dengan kuat. Lepas tu dipanggil akad nikah. Akad ni bahasa Arab. Nama bahasa Melayu ikat. ไก่ก่อนเลยไหมคะไม้15-20จ้า Laki-laki orang pasir putih, tak ada kena-mengena, tak ada apa. Suami lelaki tak wajib bercari makan untuk isteri nafkah. Isteri ni pula perempuan tak wajib taat pada hak pasir putih ni. Tapi mereka telah diikat. ไก่ก่อนเลยไหมคะ Mereka panggil diikat. Ikatan perkahwinan. Arab panggil aqdun nikah, akad nikah. Sebab tu ikatan iman kita beriman, kita percaya sungguh-sungguh, kita simpan ikat dalam hati, dia panggil aqidah, ikatan kepercayaan. Jadi bila diikat dengan kuat, mesti ada qadi, mesti ada ijab qabul, mesti ada dua saksi, bermakna ikatan itu kuat. Seperti budak-budak dia ikat kasut dia nak pergi sekolah. Berlari tak terjabut, melompat tak terjabut. Tapi boleh ditarik. Punca ni tarik dengan betul, baru terbuka. Setakat berlari tak terbuka. Begitulah lapas sembarangan tak menjatuhkan talak. Kena lapas yang jelas dan kuat. Contoh lapas yang kuat ada 3 lapas. Perkataan talak, perkataan cerai, perkataan berpisah. Okay. 5 บาท 20 บาทค่ะ Aku telah talak akan kamu dengan satu talak. Itu kuat, jatuh talak. Yang kedua, aku telah ceraikan akan kamu dengan satu talak. Itu hukumnya jatuh. Kita berpisah daripada perkahwinan ini, baru jatuh. Kalau cerai, tak jatuh. Aku cerai, tak jatuh. Kau cerai, tak jatuh. Aku cerai, aku lagi tak jatuh. Kau nak cerai, kau cerai lah. Aku tak cerai lagi, tak jatuh. Kita cerai, kau cerai, aku cerai, kau cerai, kau cerai, aku cerai, kau cerai. Balik awal, tak jatuh. Tak ada kekuatan lagi. Kita akan cerai, tak jatuh. Berpisahlah aku, tidak jatuh. Berpisahlah engkau, tak jatuh. Kau cerai engkau, aku cerai aku, tak jatuh. Nampak? Mudah. Ada suruh bertanya. Bila bertanya, dapat jawapan jelas. Nah, tak kemah, tak jatuh. Kita bercerai, tak jatuh. Aku telah ceraikan akan kamu, sahih jatuh. Nampak? Dia. Tak jatuh. Nampak? Aku cerai aku, kau ไก่ก่อน cerai เลยไหม kau. คะ Bini dia jawab, gila. Tak jatuh. Nah. ไก่ก่อนเลยไหมคะไม้15 บาท 20 บาทค่ะ Kita berpisah masih lagi boleh dipertikaikan. Aku cerai siapa? Tak jatuh. Aku ceraikan kamu, jatuh. Faham? Aku ceraikan orang itu, tak jatuh. Aku ceraikan isteriku, jatuh. ไม้ Aku 15 บาท ceraikan 20 ini, บาท tak จ้า jatuh. Aku ceraikan sesuatu, tak jatuh. Kenapa? Kerana mutasyabih kesamaan. Nah, ini kena jelas. Aku telah ceraikan isteriku. Isteri dia jatuh. Di mana pun duduk. Aku telah ceraikan kamu. Depan dia bini dia. Dia tunjuk kan? Jatuh. Nah. ไก่ก่อนเลยไหมคะ Apakah hukum anak bercakap kasar dengan ibu bapaknya? Haram. Kerana apa? Kerana menyakiti ibu bapa haram. Walaupun ibu bapa kita salah, tak boleh bercakap kasar. Walaupun dalam bab nasihat, ibu bapa kita salah, kita nak nasihat, mesti dengan suara yang rendah. Wala tanharhuma, jangan cakap kasar dengan ibu bapa. Tak boleh. Apakah sah solat kita tak baca doa iftitah? Sah. Kerana doa iftitah bukan rukun solat. Dia hanyalah sunat-sunat sembahyang. Okey, siapa yang baca dia mengamalkan sunnah dapat pahala yang banyak.
Soalan seterusnya. เวลามันเร่งรีบนะมึงให้กูทำลายมึงไม่รีบมา Kita berfikir nak baca surah apa di dalam solat? Adakah sah solat kita? Jawabnya tidak merosakkan solat. Okey, tu imam masuk rakaat yang pertama baca Fatihah. Nah, tengah baca Fatihah, jarang datang dalam hati lepas ni nak baca surah apa. Hukumnya harus. Nampak? Yang tak boleh dalam tengah baca Fatihah, kaki nak pergi kedai mana? Nak pergi kedai Pak Mak ke kedai Pak Sok? Kalau kedai Pak Mak dah ikan akan pulang. Mak, tu perkara yang tidak berkait dengan solat. Dilarang di dalam sembahyang. Orang dipanggil lalai namanya. Okey? Sebab berfikir hak solat dibolehkan. Soalan seterusnya. Sekarang trend baru di TikTok. Isteri rekod video suami guna filter. Muka seperti Shah Rukh Khan dan sebagainya. Isteri tersebut berkata, kenapa muka abang handsome dan berubah? Saya rasa nak batalkan wuduk sekarang. Apakah boleh bergurau seperti itu? Baik. Muka lelaki itu pakai application. Okey, tengok dalam telefon jadi nampak handsome macam Shah Rukh Khan. Bini dia kata handsome-nya lelaki aku. Rasa nak sentuh sekarang. Tak haram. Faham lagi? Cuma janganlah sampai mu dapat terbawa-bawa. Lakimu bukan Shah Rukh Khan. Tu Genghis Khan. Lagi. Tak apa. Nah, jadi kita jangan berlebih-lebihan. Okey? Dia bukan Islam ni bukan agama mengharapkan bergurau dan sebagainya. Prank semuanya tak salah. Atlu bi kulli asya' al-ibahah. Ada ja'a dalilu ala khilafihi. Asal sesuatu itu semuanya boleh. Melainkan setelah datang bukti yang tak boleh, barulah kita katakan tak boleh. Jadi bergurau boleh, berjenaka boleh, usik orang boleh, prank boleh, tapi ada batas. Nah, jangan berlebih. ไก่ก็แลกไหมคะ Lebih ไม้ pada 15 บาท batas, 20 บาท itulah ค่ะ dipanggil pagar-pagar ataupun had-had yang dijadikan agama. Agama gini maksudnya ialah mengikut peraturan. Agama diatur hidup kita. Kalau bergurau setakat ni, kalau makan setakat ni, kalau minum setakat ni, itu panggil beragama. Nah, kalau ikut suka kita, itu tidak beragama. Agama tu diatur hidup kita. Nah, jadi tata cara aturan dia panggil peraturan. Lepas tu hidup ini agama itu the way of life. Cara kita เดี๋ย hidup. วก่อนได้ค่ะ Soalan seterusnya. Masbuk subuh, contoh masbuk satu rakaat dan sempat baca kunut dengan imam. Adakah kita perlu baca kunut rakaat yang kedua pula ketika imam beri salam? Bagus. Dia mari rakaat yang kedua imam. Dia rakaat pertama, faham lagi? Imam rakaat kedua, imam baca kunut. Dia rakaat pertama, baca juga kunut. Kemudian imam salam, dia bangun tambah rakaat. Nanti dia baca kunut ke tak? Ya, nanti lepas pada rakaat, sunat baca kunut. Dah tadi baca dah dengan imam, itu bukan tempat sunat baca kunut. Baca kunut bagi makmum. Itu sunat ikut imam kerana imam membaca kunut. Dah ingat tak sunat atas kita. Imam rakaat kedua, Allahumma hadina fi man hadait. Kita baru rakaat pertama. Kenapa kita bacakan juga? Kerana kita mengikut imam. Bukan kerana tempat baca kunut. ไก่ก็แลกไหมคะ Okey, nanti bila imam sudah salam, kita naik rakaat yang kedua. Barulah maksudnya tempat kita baca kunut, sunat baca kunut. Soalan seterusnya. Boleh tak kalau kita niat tidak kata aku di dalam itu? Tak boleh. Kerana kosak garut takyib. Dan aku solat fardu maghrib. Aku solat fardu isyak. Tak mau kata aku saya. Tak nak kata saya anak boleh. Tak nak kata anak hamba boleh. Tak nak hamba boleh. Nah, macam akad nikah lah. Nah, aku nikahkan akan nikah boleh. Aku nikahkan akan engkau boleh tak? Saya nikahkan akan kamu. Nah, hamba nikahkan akan tuan hamba boleh, asalkan maknanya betul. Nah, yang tak boleh, aku nikahkan akan ikut aku, kau nikahkan akan kau. Itu barulah balik awal. Soalan seterusnya. Apakah makna musafir halal? Musafir halal ni mungkinlah, saya tak pasti lagi. Nah, musafir yang harus. Apa makna musafir? Dari segi syariat, orang yang berjalan minimalnya 2 marhalah destinasinya. Nah, 2 marhalah. Okey, lebih kurang 85 km lebih kurang.
Ada yang kurang sampai 81 satu pandangan. Ada yang mengatakan 89.5. Nah, lebih kurang 90 kilo. Tak apalah. Lebih kurang 85 kilo kita nak berjalan daripada Pulau Condong nak pergi ke Gua Musafir. Maka musafir. Namanya musafir. Tapi dia dalam kitab-kitab dia ada musafir yang harus. Nampak? Musafir yang harus. Apa makna musafir yang harus? Musafir yang tidak bertujuan maksiat. Ni bang isi mai Kalau dia. tujuan pergi buat maksiat, dipanggil musafir yang asi. Orang tu yang derhaka. Bila musafir itu bertujuan maksiat, dia tidak boleh mengambil keringanan sembahyang. Keringanan syarak seperti qasar dan jamak tak boleh. Tak boleh berbuka puasa. Kerana qasar dan jamak itu rukhsah agama. Ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Kaedah kita, benda-benda yang keringanan agama seperti jamak dan qasar tidak diberikan kepada tujuan maksiat. Faham lagi? Tujuan apa nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi pecah rumah orang. Maka tak boleh jamak qasar. Tapi biasa pecah rumah tidak semayang tau. Kalau semayang tak boleh jamak qasar. Nak pergi apa? Nak pergi tikam orang, nak pergi bedil orang, nak pergi bunuh orang, nak pergi meropok nyamuk, nak pergi menipu dan sebagainya. Tak boleh jamak qasar. Tapi kalau tujuannya baik, tujuannya harus sampai di sana berlaku maksiat, tak boleh. Contoh Imam dan Bilal Pulau Condong pergi makan angin bercuti di Desaru, Johor. Nak pergi berehat je 2 hari, lama dah tukar, lama dah cuti, pergi sebuah pah. Duduk di sana tiba-tiba orang putih jubit biar baca. Pakai spender saja kurang. Siap-siap jangan. Mana gini? Rupanya mereka boleh jamak qasar. Kerana mereka bukan tujuan mari nak tengok benda tu. Mereka mari nak bercuti. Faham lagi? Soalan seterusnya. Yang mana lebih elok, tahlil di rumah atau di masjid? Pula dah. Tahlil ke tahlil? Macam mana kau? Ngati. Sebut apa? Dah ada. Tahlil makna menyebut la ilaha illallah. Nampak? Zikir yang terbaik menurut pandangan jumhur ulama ialah la ilaha illallah. Zikir terbaik. Okey? Jadi tidak ada mengatakan mesti berzikir itu di masjid. Tapi siapa yang berzikir di masjid harus. Tidak ada kata mesti berzikir di rumah, tak boleh di sekolah. Tapi siapa yang berzikir di rumah silakan boleh. Cuma ada hadis-hadis yang sahih, ada bagi Allah malaikat-malaikat yang tugasnya berjalan di bumi mencari tempat orang berzikir. Kalau jumpa, dia akan catat dan turunkan rahmat dan minta keampunan. Jumpa di masjid, dia akan catatkan kebaikan di masjid. Jumpa tahlil di rumah, dia akan lekong rumah dan mengadu kepada Allah, dah hamba-Mu di sini menyebut nama. Kemudian mereka berdoa kepada. Itu dalam hadis sahih. Bermakna nak tahlil di rumah boleh, nak tahlil di masjid. Cuma kalau kau tanya tempat mana yang paling baik, masjid. Kerana ada Nabi sebut khairul buqati fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat yang ada di bumi ini masjid. Tapi buat di rumah tak ada masalah. Rumah-rumah jadi barakah. Lepas orang tahlil, malaikat kita turunkan rahmat, penuh dapat pahala dan sebagainya. Kemudian tuan rumah buat keluar makanan pula. Lagilah banyak pahala. Tu imam dapat apa? Masa tahlil tu imam dapat apa? La ilaha illallah. Tu imam dapat apa? Yang tahlil dapat pahala. Banyak tau. Kaya lah tu imam tu, itu siok tu bila JKK pernah bagi lama. Betul tak? Mereka berzikir dapat pahala apa dosa. Kemudian tuan rumah buat keluar makanan. Tuan rumah dapat apa? Dapat pahala tak? Dua-dua jadi orang kaya mereka. Orang mari pun kaya, tuan rumah lagilah kaya. Kerana setiap suap yang orang makan lepas tahlil itu Allah simpan di sisi Allah jadi sebesar gunung Uhud pada hari kiamat. Kalau sepinggang untuk siap makan 7 suap, 7 gunung Uhud.
Tapi jarang tu siok 7, biasa 40 suap tu siok. Faham lagi. Nah, wah. Ikan goreng masuk dalam baju. Mak, sedap sangat dah. Tu kaya tuan rumah. Nah. Apakah hukumnya pekerjaan mendapat pekerjaan melalui orang dalam bukan dengan kelayakan? Jawabnya tengok keadaan. Ada kala tak boleh, ada kala boleh. Bila tak bolehnya, patutnya diundi. Tapi kenal orang dalam, mula-mula undi saja. Dah ambil dah orang lain, hukumnya haram. Kerana menipu di situ. Nah, dah tidak ada penipuan dan tak ada orang nak kerja pun, anak dara dia seorang je nak kerja. Dia pun ejak. Jadi boleh, hukumnya harus. Yang tak boleh ambil hak orang lain. Kita boleh guna orang dalam untuk kemudahan urusan. Tapi tak boleh guna orang dalam untuk batalkan hak orang lain. Tak boleh. Okey? Lagi ya. Patutnya bagi ramai bernasib baik dapat. Dah, oleh kerana kita dah kenal, orang lain semua jadi tak bernasib baik. Tak boleh. Kita boleh kenal anak dara, kenal pok dara, kenal kawan yang ada dalam jabatan untuk mudahkan urusan. Soalan seterusnya. Pok dara kita marah, kita diam je. Kita marah dalam hati. Boleh tak? Boleh. Sebab kalau marah ni mulut pula jadi panas. Tak marah tak boleh. Kita manusia, kita bukan tiang TMP. Tak, ada hati. Ada perasaan. Jadi kita lawan dalam hati. Ada apa lah. Kalau kita tupik kau mulut, bukan anak dari aku. Jangan mari, jangan bijak rumah aku. Susah pula. Tak. Jadi sebaik-baiknya kita simpan saja mengadu kepada Allah. Kerana apa? Hormat pada kita. Okey. Tak boleh buat tau. Solat atas kerusi awan ni, solat atas kerusi ni begini. Nabi kata salli qaimah. Tak boleh solat atas kerusi, kena sembahyang berdiri. Salli qaimah. Sembahyang berdiri. Fa in lam tastati' fa qaida. Maka jika kamu tidak dapat berdiri, barulah duduk. Faham? Maknanya kalau kamu nak sembahyang duduk boleh. Bila tak boleh berdiri, baru boleh duduk. Duduk atas kursi ke duduk di bawah? Duduk di bawah. Bukan duduk atas kursi. Okey? Datuk orang sembahyang atas kursi, tengok dulu. Bila tak boleh duduk di bawah, tapi kalau duduk atas kursi boleh. Duduk atas kursi. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah suruh beri ibadat bukan nak jadi payah, nak jadi mudah. Takat mana yang mudah buat. Sembahyang diri tak boleh diri, duduk di bawah. Tak boleh duduk bawah, duduk atas kursi. Itu maksudnya. Jadi kita tak usah susah lah. Duduk sakit hati kau orang sembahyang atas kursi. Dia ada sebab dia, bukan saja nak duduk atas kursi. Tak. Cuma nak faham ini saja. Kalau kita duduk atas kursi, kita mampu tak buat benda lain, turun sujud. Mampu, maka duduk atas kursi itu hanyalah ganti kepada qiyam saja. Bukan ganti semua sekali. Sebab kaedah kita gini. Rukun sembahyang ada berapa? Pandai budak ni. 13 rukun. Kalau kita tak boleh buat satu rukun, wajib buat 12. Pagi kena jadi cukup 13. Rukun sembahyang ada 13. Tak mampu buat satu, wajib buat 12. Tak mampu buat dua, wajib buat 11. Kerana 11 campur 2 jadi 13. Tak mampu buat 3 benda, wajib buat 10. 10 campur 3 biar jadi 13. Nidah tak mampu buat 6 benda dah buat. Tak betul. Lagi yang gugur hanyalah yang tak boleh buat. Yang boleh buat tidak gugur. Ada satu benda tak boleh buat, iaitu diri. Maka diri saja gugur, yang lain tidak gugur. Kaedah kita al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang mudah tidak gugur kalau ada satu benda yang payah. Soalan seterusnya. Lembu, kucing, ayam, nyerang mari berak rumah kita. Harus. Kalau tuan rumah suka. Faham lagi? Kita tengok lembu kita tengok rumah sebelah. Lambu tahi atas lambu. Kita nak pergi masuk tahi tu tuan rumah. Jangan masuk. Ambo
suka. Ya suka. Faham lagi? Balaghah tu. Okey? Mafhumnya gini. Kalau benda itu orang tak suka, jangan. Lembu kita boleh lepas, boleh. Nak lepas berapa ekor pun boleh. Tidak ada larangan. Itu hukum asal. Dia bukan ibadat. Macam tadi lah. Al-aslu bi kulli asya' al-ibahah. Harus dulu. Dia ada 100 ekor lembu dia kalau lepas tak ganggu orang. Jalan tepi jalan tak ni tak kau tengok hijau jalan merah putih. Kebun-kebun orang tak masuk. Kalau nak minum air beli kedai tak ambil rumah orang. Kalau nak kecing berak balik rumah abang-abang. Kalau ada lembu itu lepas. Kan? Tak ada orang marah. Yang tak boleh lembu dia merosokkan tanaman orang. Berak kecing atas permis orang atau benda orang. Betul tak? Maka itu benda yang darar, benda yang tak boleh. Kaedah Islam, ad-dararu yuzalu. Benda yang tak boleh hendaklah dihilangkan. Cara hilangkan jangan lupa. 60 บาทจ้าเสร็จแล้ว Suami bergurau dengan isteri, dia telah menceraikan isterinya, sedangkan mereka masih suami isteri. Apakah hukumnya? Hukumnya jatuh talak. 3 perkara bergurau pun jadi, bersungguh pun jadi. Nampak? 3 perkara Nabi kata bergurau pun jadi, bersungguh pun jadi. Yang pertama nikah, yang kedua cerai, yang ketiga rojok. Faham? Ingat, orang pun dah contoh 3 perkara gurau pun jatuh. Yang pertama nikah, dia gurau dia nikah sah. Contoh gurau nikah dalam dia dukung anak dia umur baru ataupun dia bawa anak dara dia kecil lagi dalam umur 10 tahun atau 12 tahun, duduklah raga motor buat raung lah tepi bagi tepi jalan. Ada 3 orang situ. Jadi katanya mamak ni, oh Yusuf mu ada anak dara kalau gitu. Dia kata Yusuf bawa anak dara ni pun raga motor musim petang-petang. Mu ada anak dara kalau gitu, win nikahkan aku ambil lah jadi bini mu. 2 orang tu dengar sah nikah. Kenapa ayah dia tu wali mujibir tu? Anak yang belum balik sah kalau wali mujibir. Faham lagi? Tu sah nikah. Kena wali rumah mana bini. Faham ni? Sudah kerja dah lah. Nikah orang lain dah sah dah. Jangan main-main. Yang kedua cerai ni yang mau tanya ni. Cerai bergurau jatuh, berlakon jatuh, pura-pura jatuh, prank pun jatuh. Asal lapahnya cukup. Lapah yang kuat. Okey? Contoh dia bergurau dengan bini dia, dia kata, wahai isteri yang sangat ku sayangi dan ku cintai sehidup semati, aku telah ceraikan kamu. Jatuh 1 talak. Okey? 1 talak jatuh. Kalau nak kena rojok semula. Kabel waduh dulu. Atau dalam drama, pura-pura saja. Dalam drama itu dia kawan dia tanya dalam pelakon, lama tak tengok bini mu, lama biasa ada sama berjalan 2 orang dengan mu. Dia kata aku telah ceraikan bini aku. Padahal dalam drama itulah hukumnya bini di rumah jatuh talak. Bini dalam drama tak jatuh. Kerana dalam drama bukan bini dia. Sah tak jatuh talak bini orang? Boleh jatuh talak bini orang? Aku dah berakhir gemuk tu bilang cerai bini. Awak ajeng tu bilang. Ada lelah orang. Tapi kalau dia kata pada pelakon drama yang jadi bini dia, dalam drama tu bini dia, aku telah ceraikan kamu, rumah tak jatuh. Kerana ditunjuk ni kamu orang lain, bukan bini dia. Tapi kalau dia jawab aku telah ceraikan isteriku, faham? Maka isteri dia di mana pun ada Mekah mana, jatuh talak. Nampak? Dia orang drama takkan beri kuliah. Pengarah-pengarah drama tak tahu benda, jatuh talak. Okey? Marah awak dah kita sampai ke hukum. Dia tak mundur dah begini. Mau nak buat apa, nak buat apa dah beli dah. Berapa kali angkat tangan
masa solat 4 rakaat. Bagus. Solat 4 rakaat ni angkat tangan. Dengar baik-baik. Hukum angkat tangan ni sunat. Berapa kali? 4 kali saja. 1 rakaat. Yang pertama, masa mula-mula takbir ihram. Allahu Akbar. Ada niat sunat angkat tangan sekali. Yang kedua, 2 rakaat. Allahu Akbar. 2. Yang tiga, naik dari rakaat. Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, naik dari tahiyat awal ke rakaat ketiga. Allahu Akbar. Berdiri pula. Itu saja 4 kali angkat tangan. Kat lain tak ada angkat tangan. Soalan seterusnya, apakah hukum ambil ikan taman di dalam sungai? Tolong jelaskan. Jawabnya, tengok sungai siapa punya. Sungai orang ramai punya, ambil lah. Ke tak boleh ambil ikan taman? Boleh lah. Yang tak boleh ambil ikan taman dalam sangkar orang. Lagi dengai dalam sangkar orang. Haram lah orang beli tak gamuk ibu mentekai. Nah, dalam sungai ni maksudnya umum dalam laut dan sebagainya, okey? Boleh. Masa niat korban si pembeli tentukan lembu. Apakah hukum sah atau batal jual beli itu? Saya tak faham. Dia gini, kalau kita nak niat, kita kena beli dulu lembu. Kalau tak beli lagi, tak sah niat korban. Bawa motosikal, bawa PT 3,000 nak beli lembu. Aku niat korban seekor lembu tahun ini dah sah. Kerana mu tak ada lembu. Mana boleh? Kena beli dulu lembu. Saya belilah lembu ini dengan harga RM3,000. Barulah sah niat korban. Dalam hati, aku niat korban lembu ini kerana mu ya Allah. Baru sah. Beli dah tapi lembu tak mau mari kat kita. Lembu ni malah. Lembu hijau. Hukumnya sah. Sah tu niat. Kerana sudah pilih. Cuma sunat kalau kita boleh sentuh pernyataan korban dan berniat. Itu afdal. Okey? Soalan seterusnya. Apakah dalil yang menghalang para jemaah atau musafir tidur dalam masjid? Hukum tidur dalam masjid harus. Tetapi jika ada peraturan tak membenarkan tidur kerana maslahah masjid, wajib kena taat. Asal hukum tak ada masalah apa-apa, tak ada kecurian, tak ada apa khianat masjid, bakar dan sebagainya, harus tidur dalam masjid. Tapi atas kata harus ini, wajib jaga adab-adab tidur dalam masjid. Hukumnya harus. Tetapi jika penjaga masjid membuat peraturan tak dibenarkan tidur dalam dewan masjid, nak tidur mesti di luar kerana masalah kecurian pada malam hari, kan? Banyak kan benda-benda yang boleh berlaku. Kalau begitu, kena taat dia. Faham tak? Dia ada sebab. Dia tak ada sebab dia saja. Anak dara aku boleh tidur, orang lain tak boleh. Tak boleh lah lagu tu. Jadi biarlah AJK masjid tak benarkan tidur, ada sebab. Kerana sekarang kecurian. Mu tidur dalam masjid, boleh tengok duk kita ni jangan momok dah. Itu dibolehkan. Curi spekar lah, curi tu, curi ni, bakar masjid, bakar nak dah. Boleh. Saja-saja nak halang tak boleh. Apakah hukum main kutu? Kutu ada main busuk korong. Kutu hutang tak? Hutang tu begini, nak keluar pada khilaf ulama. Naklah kita akan aku hutangkan kamu RM100. Tarikh semua depan kalau mandi membayar hutang kamu RM100. Supaya jelas keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan akad. Apakah hukum beli emas cara berhutang? Jawabnya tengok. Ada yang ijma', ada yang khilaf. Apa yang ijma'? Kalau emas bayar dengan emas, ijma' ulama wajib taat 2 syarat. Syarat yang pertama mesti tunai, syarat yang kedua sama timbangan. Tapi kalau emas dengan duit, ada khilaf ulama. Ada yang kata sama macam emas dengan emas, ada yang kata boleh dengan bertang. Faham? Soalan seterusnya. Apakah hukum seorang tokai kedai makan menggunakan pelayan berpakaian seksi, tidak tutup aurat untuk tarik pelanggan? Boleh, hukumnya boleh. Dia buka kedai, dia nak suruh laku, dia guna budak-budak puang, muda-muda pakai luar ketak, nampak perut, kopi jatuh, pengocah. Faham? Jadi ramai orang kita tengok. Boleh tak? Boleh. Boleh, dosa.
dosa. 3 gunung sehari dosa. Nah, dia dengar baik-baik. Hukum menggunakan pelaris adalah harus. Dengan syarat pelaris itu tidak ada larangan pada syarak. Dia kita nak suruh lari kedai, dia kita guna pelaris. Malam ni nak khabar. Ada 3 pelaris besar kalau nak berniaga. Kalau kedai makan lah. Kalau kedai makan. Nombor 1, makanannya sedap. Nombor 2, cepat. Nombor 3, murah. Dah sebut tu pelaris. Murah bukan 5 sen, maksudnya taklah mahal. Sedap, cepat, dan murah. Ni gambar tengok, tubik idea tengok gambar. Bila surat, tu mutah mula dah. Bang, gambar jangan gambar. Tukur gambar. Lain nampak tom yam. Makan dah sedap. Macam hijau. Lambat pula tu duduk tak mari lagi. Tengok kalau nak naik ke tengok. Ada orang duduk je kita tanya selalu. Ambil order cik. Ni tak siapa orang yang duduk tu kena hitam. Mana nak tengok. Nampak tak? Kena molek, kena lambat. Nampak ni tak. Nak kena lambat tu orang. Kalau kedai gitu, ada orang tak suka hidup kita. Jadi orang wasak ni, kedai ni sogiah lambat. Orang wasak-wasak kita modal RM100,000 apa video. Buat molek. Kena panggil dia. Nak makan ni. Betul tak? Ya, kalau kedai lagu tu. Di Eropah sekarang tak boleh lebih 7 bini. Makanan kena ada atas meja. Kalau tidak, kena sama. Kita jam tengah, congok tunggu. Anak-anak tidur atas meja bini. Ada. Tengok orang nak jual. Tak boleh ajar. Shopee pelanggan. Yang ketiga, murah. Murah. Bukan murah maknanya sampai rugi. Tidak lah. Jangan melampau-lampau nak ambil untung. Tu boleh. Tapi kalau pelari yang haram ni, guna pelayan-pelayan yang mata belalok tengok. Suruh budak-budak pakai luar ketak-ketak. Budak puang duduk mana-mana mai kerja kedai dia. Kawan tu pinggang 43, suruh beli seluar 27. Tupik daging ketak-ketak tupik dia. Faham? Dia pandai kan. Tengok kita belalok mata-mata. Mula nak minta TOP, tengok ke dada dia, timun susu kan. Faham lagi? Straw 2. Faham lagi? Sedap nak mengisap. Tukang mari tengok pun boleh dosa, tukang pakai dedak aurat pun masuk neraka, dengan tokai-tokai pula kena soal di akhirat lagi. Rezeki dapat tidak berkat. Budak puang satu hal dah tak cerdik. Ikut orang nak suruh. Apakah hukum saudara kandung contoh adik-beradik antara menghina dengki campur hati kita mengata-kata berlawan-lawan membuli? Yang susah. Jawabnya jasad lawan. Tak payah lawan. Jadi kita duduk di pihak yang benar. Faham lagi? Ramai ni dia betul dah lagi lawan. Lawan apa dia? Orang kata gajah bimak pun dah gerak dah. Kita buat benda yang betul. Dia nak kata je lah. Dia nak kutuk, dia nak kecang. Mulut dia. Tukar masing-masing. Ni jalan ahli neraka, ni jalan ahli syurga. Jalan neraka gini, jalan syurga gini. Faham? Maka na yu'minu billah wa yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah hari kiamat, kata yang baik atau diam. Tak payah buat sidang. Dah. Orang suruh kita jawab Al-Kahfi. Dah. Sekali tu. Tak takut. Tu kan. Tak kacau dah. Faham lagi? Tu kan nak makan tak makan sudah. Kita tak masa kan. Siapa suruh tanya? Mau nak panggil ustaz mana ke, nak backup mau panggil tok syekh mana, ada dunia. Mau nak panggil mufti mana pun kita tak gerak dah. Tu cukup. Mau nak buat apa pun tak ada dunia dah. Tak ada jadi kudi kata. Tak ada kerja nak pergi cara ke mana. Betul tak? Haji tak adik-beradik kita duk kutuk kita. Biar ke dia lah. Maaf lah adik-beradik kita. Bukan adik-beradik orang lain. Tak? Biarlah. Bukan kata dia katok pada kita ketumpuk. Dia nak kutuk kita. Dia kata begitu inilah miskin. Mana dia dah mulut dia. Kita secara tidak habis masa kita. Kita dah berlawang jadi berlawang.
Dan bila akhirnya semayang pun tak kosong. Nah. Dalam Malaysia ini kalau orang ikut fiqh, orang ikut mazhab Syafi'i. Tapi akidah orang panggil Asy'ariyah. Kenapa tak panggil akidah Syafi'i? Tidak puas hati. Dia kata kalau dalam fiqh kita panggil mazhab Syafi'i. Dalam segi akidah apa kita panggil Asy'ari pula? Apa dia panggil akidah Syafi'i? Jawabnya dia maklah dari fiqh Imam Syafi'i meninggalkan pandangan-pandangan dari segi fiqh, bukan dari segi akidah. Pandangan-pandangan yang akidah ini dikumpulkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang paling popular, maka orang yang akidah Asy'ari lagi semuanya hak Nabi. Nah, mazhab Syafi'i hadis Nabi juga kita tahu. Mazhab Syafi'i kan kita tahu, kita Muhtasar Muzani. Nah, hadis Nabi kan hadis apa? Hadis Nabi kan. Mazhab Maliki kita Muwatta Imam Malik, hadis Nabi. Mazhab Hambali kita Imam Ibn Muflih, ada hadis Nabi, semua hadis Nabi. Fiqh Hanafi hadis Nabi. Nah, cuma kesimpulan tentang fiqh, kawaid fiqh, usul fiqh itulah mengikut apa yang telah dijelaskan oleh Imam Hanafi, dia panggil fiqh mazhab Hanafi. Fiqh mazhab Syafi'i. Dari segi akidahnya, akidah Nabi. Cuma orang panggil Asy'ari ini kerana setelah Mu'tazilah menguasai separuh umat Islam dan mereka ditewaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari himpunkan balik hadis-hadis Nabi berkenaan akidah, lalu dibuatkan satu kitab, orang pun gelarlah akidah Asy'ariyah. Nah, yang sebenarnya akidah Nabi macam hadis lah. Zaman Nabi ada hadis Bukhari, ada tak? Tak ada. Ada hadis Tirmizi. Mana ada? Nabi wafat 300 tahun. Baru keluar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, Sahih Bukhari hadis apa? Hadis Bukhari ke hadis Nabi? Hadis Nabi. Berapa bagi Sahih Bukhari? Dia yang himpun. Berapa hadis Baihaqi? Imam Baihaqi yang himpun. Berapa bagi akidah Asy'ari? Imam Asy'ari yang himpun. Faham? Panggil je. Ustaz kata minggu kita sudah habis dah. Kitab tafsir. Mulai minggu depan kita belajar kitab hadis pula. Maka bawa belakang minggu depan kitab hadis Bukhari. Murid kata saya tak setuju Ustaz. Saya tak setuju. Baru kenapa kita belajar hadis Bukhari? Baik kita belajar hadis Nabi. Ustaz tanya balik, ada minum ketum? Hadis Bukhari itu hadis Nabi lah. Faham? Cuma nama hadis Bukhari, dia yang himpun, faham lagi? Kewujudan manusia bermula